Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjumpa kembali kita di sesi Pelis Mengaji untuk sesi Matematik Tingkatan 5 SPM, dan tajuk hari ini ialah tajuk trigonometri. Okey. Sebelum ini kita bersiaran dengan beberapa tajuk SPM yang lain di mana kita akan fokus kepada format SPM. Alright. Saya harap anak-anak semua sudah bersedia kerana saya rasa semua tahu hari ini kita nak fokus kepada tajuk apa dan dah bersedia dengan buku-buku dan juga rujukan-rujukan yang perlu. Alright. Sebelum itu, saya minta anak-anak semua sediakan beberapa peralatan yang perlu untuk tajuk trigonometri ni, sebab kita sangat-sangat perlu menggunakan kalkulator. Sekiranya belum ada lagi, sila dapatkan segera, kerana nanti nak membuat calculation tu kita tak boleh congak-congak saja. Boleh tak dalam masa beberapa, saya rasa dalam 1 minit kot, tolong pergi cari dulu kalkulator supaya kita boleh teruskan tuition ini ataupun pembelajaran ini dengan lancar. Okey? Alright. Sebelum kita mulakan tajuk trigonometri, mari kita lihat sama-sama peta konsep berkenaan dengan tajuk trigo. Okey, tajuk trigonometri ini diajar dalam silibus tingkatan 3 dan juga silibus tingkatan 4. Okey, jadi tajuknya trigonometri 1 dalam tingkatan 3 dan trigonometri 2 dalam tingkatan 4, kesinambungannya. Alright, daripada peta konsep ini, beberapa objektif yang perlu anak-anak tahu, iaitu nisbah trigonometri, di mana nisbah trigonometri diajar semasa tingkatan 3. Okey, seterusnya anak-anak diajar mengenai nilai-nilai trigonometri dalam sukuan. Okey, objektif ini dihuraikan dalam silibus tingkatan 4. Alright, seterusnya kesinambungan seterusnya ialah anak-anak perlu mencari nilai sudut. Okey, daripada pengetahuan nisbah trigo dan juga nilai trigo dalam sukuan, serta kita akan teruskan dengan penyelesaian masalah atau lebih dikenali sebagai soalan kebat. Okey. Dan kita juga akan berkenalan dengan rupa bentuk trigonometri dalam graf fungsi trigonometri. Okey, saya akan huraikan sedikit info yang penting mengenai tajuk objektif-objektif yang saya dah berikan dalam peta konsep ini. Sedikit saya mengharapkan semua sudah ada pengetahuan yang sedia ada untuk kita teruskan menjawab kertas soalan kertas 1 yang berformatkan SPM mengenai tajuk trigonometri. Alright. Apakah itu nisbah trigonometri? Okey, nisbah trigonometri
Saya harap semua dah ada dalam kita punya pengetahuan di mana sebut sahaja tentang trigonometri, kita akan teringat tentang segitiga sudut tegak. Okey, di mana segitiga bersudut tegak mempunyai 3 sisi dan 1 sudut tegak di bucu ini. Okey, di sini adalah sudut tegak. Dan bila kita bercerita tentang segitiga bersudut tegak, kita akan ada hypotenuse, iaitu sisi yang terpanjang dalam segitiga, di mana hypotenuse itu adalah sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Okey, apakah itu opposite? Opposite ialah sisi bertentangan dengan sudut yang dicari. Okey, dan adjacent ialah sisi persebelahan sudut yang kita cari. Okey, seterusnya bila kita sebut tentang trigo, saya rasa anak-anak dah biasa dah dengar apakah itu tangent, apakah itu sinus dan cosinus. Okey, apakah tangent? Apakah nisbah trigo yang kita perlu bincangkan bila kita sebut tentang tangent? Okey, tangent ialah nisbah sisi bertentangan sudut itu per dengan adjacent ataupun sisi persebelahan sudut yang hendak dicari. Okey, biasanya disebut sebagai tua, tua so cha. Itu perkara mudah yang cikgu-cikgu selalu share supaya anak-anak senang ingatlah. Okey, nisbah untuk sinus, sinus theta ialah opposite side ataupun sisi bertentangan dibahagikan dengan sisi hypotenuse. Cosinus, cosinus theta adalah nisbah daripada sisi bersebelahan dengan sisi hypotenuse. Okey? Right. Ini ialah objektif yang diajar semasa anak-anak berada dalam tingkatan 4. Okey, nilai trigonometri dalam sukuan. Masih ingatkah lagi sukuan-sukuan yang kita perlu tahu dalam trigo? Okey, setakat tingkatan 4, silibus tingkatan 4, pengetahuan sudut yang anak-anak perlu tahu hanyalah 1 putaran lengkap, iaitu anak-anak hanya perlu tahu sudut di sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat, di mana jumlahnya ialah 360 darjah. Okey, di sini saya menyatakan apakah sudut ataupun limit sempadan sudut pada sukuan pertama, iaitu sukuan 1 adalah daripada 0 darjah hingga 90 darjah. Okey, saya nak ingatkan semula, sudut dihitung daripada sisi di sebelah kanan. Atau kalau kita relatekan dengan satah kartes, kartesan plane, kita akan menganggap satah ini sebagai paksi Y dan yang ini sebagai, yang melintang mengufuk sebagai paksi X. Okey, bila kita gabungkan paksi X dan paksi Y ini, di bahagian ini nilai X akan sentiasa positif. Kerana ini ialah titik pertemuan antara paksi X dan paksi Y, kita kenali sebagai origin ataupun titik asalan. Okey. 0 darjah. 0 nilainya. Okey, kemudian sukuan pertama akan melibatkan sudut di antara 0 hingga 90. Sukuan kedua, sudutnya adalah di antara 90 sehingga 180. Saya menggunakan simbol tidak sama dengan saya menggunakan simbol lebih besar dan lebih kecil kerana ianya tidak termasuk sudut 90 dan 180 darjah. Okey, saya rasa semua orang tahu sudut-sudut istimewa 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan 360 darjah adalah sudut khas yang tidak berada pada sukuan-sukuan ini. Mereka adalah sempadannya. Okey.
Okey, sukuan ketiga. Kita recall balik, sukuan ketiga berada di antara 180 darjah sehingga 270 darjah. Dan sukuan keempat berada di antara 270 darjah hingga 360 darjah. Bagaimana menghitung sudut-sudut? Ianya dihitung dari sukuan daripada paksi X di sukuan pertama. Kita akan hitung ini sebagai sudut theta pada sukuan pertama. Okey. Untuk sudut pada sukuan kedua, sudut itu akan membentuk sudut cakar. Okey. Dihitung juga dari sukuan pertama. Okey. Jadi sudut ini memang sudah tentunya lah lebih besar daripada 90 sebab dia dah melangkau paksi Y dan tak akan melebihi 180. Okey, kerana 180 ialah separuh bulatan, maka sudut yang berada pada sukuan kedua tak akan melangkau 180 darjah. Okey, begitu juga sukuan ketiga perlu dihitung dari sukuan pertama. Okey, nilai-nilai trigo. Alright. Dan sukuan keempat juga dihitung daripada sukuan pertama. Alright. Okey, kamu perlu lebih menghayati apakah nilai-nilai sukuan itu kerana setiap sukuan mempunyai nilai sin, cos dan tangent yang berbeza seperti yang saya berikan di dalam slide ni. Sukuan pertama saya nyatakan sinnya adalah positif. Bermaksud pada sukuan pertama semua nilai sin untuk sudut daripada 0 sehingga 90 darjah, sin 20 darjah ke, sin 30 ke, 60 ke sampai 89 darjah, sudutnya akan menghasilkan nilai positif. Okey, tadi saya dah minta masing-masing menyediakan kalkulator. Okey, kalau tak percaya saya cakap ni, sila tekan kalkulator anda. Okey, tekan button sin dan carilah apa-apa sahaja nilai daripada 0 sehingga 90, tapi jangan tekan 90 lah. Okey, daripada 0 sehingga 89.999 pun tak apa. Tekan enter, apa yang kalkulator kamu bagi. Okey, dengan syarat kalkulator saintifik. Jangan guna kalkulator yang biasa ya. Okey. Buktikan sendiri. Alright. Ya, saya nak padam semua ni. Nanti kamu pening. Alright. Di situ, di slide yang asal, saya dah berikan okey, saya dah berikan syarat-syarat bagi nilai sin, cos dan tangent di setiap sukuan. Ya, perhatikan nilai sin, cos dan tangent pada sukuan kedua. Okey? Di sini nilai sin positif. Nilai cos negatif. Nilai tangent juga adalah negatif. Okey. Pada sukuan ketiga, sin negatif, cos negatif, tangent positif. Okey, untuk sukuan keempat, nilai sinnya adalah negatif, cos positif dan tangent adalah negatif. Okey, anak-anak boleh uji uji betul ke apa yang saya bagi pada nota dalam nilai sukuan ini. Adakah nilai cos pada sukuan kedua boleh uji mana-mana sahaja sudut pada sukuan kedua. Katakan 100 darjah. Okey. 100 darjah berada dalam julat ini 90 sehingga 180. Cuba tekan cos 100 darjah. Berapakah nilai yang diberikan oleh kalkulator? Sudah tentunya nilai negatif. Boleh uji nilai dalam sukuan ketiga. Sin 200. 200 berada dalam julat sukuan ketiga. Cuba tekan. Apakah nilainya positif atau negatif? Juga boleh uji untuk sukuan keempat.
Okey, sukuan keempat julatnya di antara 270 sehingga 360. Cuba uji sin, cos dan tangent, pilih mana-mana sudut yang kamu suka dalam julat yang diberikan itu. 270 sehingga 360. Ambil yang simple lah, 300 pun boleh dah kan? Okey, cuba tekan sin 300. Adakah nilainya positif atau negatif? Cos 300. Adakah nilainya positif atau negatif? Tangent 300. Adakah nilainya negatif atau positif? Alright. Bila kamu dah buat ujian yang begitu menggunakan kalkulator, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa pada sukuan pertama, keseluruhan nilai trigo adalah positif. Okey, setuju ya? Untuk sukuan kedua, hanya nilai sin sahaja yang positif. Ini kita buktikan sama-sama. Okey, sukuan ketiga, hanya nilai tangent yang positif. Dan sukuan keempat, hanya nilai cosine sahaja yang positif. Okey? Susah ke nak hafal? Sukuan pertama positif semua. Sukuan kedua sin sahaja yang positif. Sukuan ketiga tangent sahaja yang positif. Sukuan keempat cos sahaja yang positif. Okey. Di sini saya wakilkan A untuk all positif. S untuk sin. Only sin positive. Okay, tangent for T for tangent and C for cos untuk sukuan keempat. Okay. Macam mana kita nak hafal? Kalau zaman saya sekolah dulu, cikgu saya selalu sebut all science teacher crazy. Tapi sudah tentunya nanti cikgu sains akan marah. Okay, ada setengah pelajar dia guna add sugar to coffee. Gunalah apa-apa akronim yang kamu suka supaya lebih mudah untuk kamu hafal. All, sin, tangent dan cos. Okey, anti-clockwise. Melawan arah jam daripada sukuan pertama. Okey? Right. Seterusnya, saya akan teruskan dengan bulatan unit. Bulatan unit adalah intipati sebenar ataupun punca kuasa sebenar trigo. Yang ini kamu perlu buat sendiri. Sebenarnya sepatutnya di dalam kelas kamu dah lukis apakah itu bulatan unit, bagaimanakah nilai-nilai trigo itu diperoleh, asalnya adalah daripada bulatan unit, dan apakah takrifan bulatan unit yang sebenar. Okey, bulatan unit ialah satu bulatan yang terhasil daripada satah kertas di mana jejari bulatan itu ialah 1 unit. Bukan 1 cm, 1 unit. Untuk apa-apa unit yang kita gunakan. Jadinya, pada sukuan pertama, julat 0 sehingga 90 darjah. Okey. Apakah nilai X dan Y yang terhasil daripada koordinat yang dijana daripada sukuan pertama di atas bulatan unit? Okey. Sekiranya kita baca koordinat itu, maka koordinat itu akan menghasilkan X yang positif. Kenapa cikgu cakap X-nya positif? Kerana koordinat koordinat kita akan baca paksi mengufuk, iaitu paksi X, iaitu daripada nilai X ini. Saya janakan daripada paksi X. Saya buat dotted line di sini. So kita baca apa yang ada pada paksi X. Dan sudah tentunya nilainya adalah positif. Okey, kerana nilai X itu berada pada sebelah kanan paksi ataupun titik asalan satah kertas. Alright. Kenapa Y-nya positif? Right. Saya unjurkan daripada nilai Y. Macam mana kita nak baca koordinat? Okey, pengetahuan ini adalah pengetahuan sekolah rendah, membaca koordinat paksi X dan paksi Y. Alright. Paksi Y adalah unjuran daripada nilai
yang sepadan daripada paksi Y. So, sudah tentunya Y-nya memang positif kerana nilai Y-nya daripada paksi asalan ke atas memang positif. Maka, dalam sukuan pertama, apa-apa nilai yang terhasil daripada sudut dan mana-mana koordinat yang terhasil daripada sudut yang terbentuk di atas bulatan unit adalah akan menghasilkan paksi X dan paksi Y-nya ataupun koordinat X dan Y-nya adalah positif. Kat sini pun positif X, positif Y. Kat sini pun positif X dan positif Y. Di sini pun positif X dan positif Y. Okey, kenapa cikgu ceritakan benda-benda X positif, Y positif? Sangat penting untuk menentukan kenapa pada sukuan pada nilai pada sukuan pertama ini semuanya positif. Okey, kita tahu kalau tangent ialah tangent theta ialah opposite over adjacent. Opposite of the angle. Kat sini kita rujuk pada nilai theta. Okey, nilai theta ini akan menghasilkan satu segitiga bersudut tegak pada bulatan unit. Okey, perhatikan di manakah sisi bertentangannya. Sisi bertentangan untuk theta. Yang kat depan ni kan, yang saya tunjuk arrow. Macam mana kita nak cari panjang sisi bertentangan? Kita baca panjang ataupun tinggi paksi Y-nya. Kalau paksi Y di sini 0.5, maka tinggi sisi pertentangan bagi theta ialah 0.5. Contoh ya. Okey. Kalau di sisi paksi X ini, paksi X adalah panjang sisi persebelahan. Kan? Sisi persebelahan bagi segitiga bersudut tegak ini sama dengan panjang ataupun nilai koordinat bagi paksi X. Betul tak? So, mana-mana titik yang terletak di atas bulatan unit ini akan menentukan nilai-nilai nisbah trigo, sin, cos atau tangent. Contoh tadi, tangent ialah pertentangan 0.5. Katalah persebelahan dia pun 0.5 juga. Panjang dia kan? Okey, katakan di sini 0.5, di sini juga 0.5 which is positive. So, tangent theta 0.5 akan menghasilkan nilai 1. Apakah nilai theta ini? Yang ni pun sepatutnya semua orang dah tahu macam mana nak cari songsangan bagi trigo ataupun arc of trigo. Okey, arc tangent. Tangent kuasa negatif 1 lah orang katakan. Sebenarnya ianya adalah arc tangent ataupun songsangan tangent untuk nilai 1. Sebenarnya ialah tekan kalkulator dapat 45. Sekiranya kamu lukis sendiri bulatan unit ni, kamu tak perlukan kalkulator. Kamu hanya boleh baca daripada bulatan unit nilai-nilai trigo. Tapi tidaklah tepat seperti kalkulator sebab mata kita hanyalah mata kasar. Begitu juga dengan sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Di sukuan kedua, nilai X-nya adalah negatif sebab kita unjurkan daripada nilai negatif. Okey. Nilai Y-nya positif kerana kita unjurkan daripada nilai Y yang positif. Begitu juga dengan sukuan ketiga. Pada sukuan ketiga, sila perhatikan apakah nilai koordinat untuk X dan Y. Okey. Bila kamu perhatikan pada sukuan ketiga, nilai X adalah negatif kerana diunjurkan daripada paksi negatif X. Kosong ke kiri kan? So, negatif. Okey. Dan Y-nya adalah juga negatif kerana nilai Y itu kita ambil daripada unjuran kosong ke bawah. Okey. Untuk sukuan keempat. Sukuan keempat, apakah koordinat untuk paksi X dan paksi Y? Paksi X-nya positif ya. Walaupun ianya sukuan keempat, kita rasa macam dahlah keempat, ada positif lagi. Ya, ianya adalah positif.
Sebab paksi X-nya berada pada unjuran positif dari kosong hingga ke sebelah kanan paksi satah kertas. Okey. Untuk Y negatif kerana ianya berada pada unjuran ke bawah nilai paksi Y. Alright. Kita balik semula pada sukuan pertama. Macam mana kita nak relatekan nilai-nilai positif negatif ini dengan sin, tangent dan cos? Okey, kita gunakan segitiga yang kita dah hasilkan ataupun yang terbentuk daripada unjuran jejari-jejari ni tadi. Okey, kalau tangent ialah panjang sisi bertentangan, di mana panjang sisi bertentangan ini ditunjukkan oleh nilai pada koordinat Y. Okey, jadi tangent ialah nilai pada paksi Y ataupun koordinat Y, koordinat Y. Ni koordinat Y ni, koordinat Y per dengan koordinat X. Baca je. Sebab dalam soalan objektif nanti dia akan bagi koordinat ya. Kamu kena tahu apa guna nilai-nilai koordinat itu. Okey, koordinat Y per koordinat X akan menghasilkan nisbah tangent sesuatu sudut. Tak kiralah ianya berada pada sukuan pertama, kedua, ketiga atau keempat. Pegang petua itu sahaja. Okey, untuk sin untuk nilai sin theta, petua keduanya ialah, alright, apakah nisbah sin? Opposite over hypotenuse. Apakah nilai koordinat yang yang boleh menunjukkan nilai opposite side of the triangle? Okey, opposite side diberi oleh koordinat Y. So, apa-apa sahaja nilai pada koordinat Y boleh digunakan terus sebagai opposite of the triangle. Okey, so kita akan tulis ini sebagai koordinat Y per dengan hypotenuse kan? So, kita patah balik ke segitiga bersudut tegak yang kita bina tadi. Okey, di manakah hypotenuse-nya? Okey, nak bagi senang cerita cikgu bagi teruslah. Setiap jejari adalah hypotenuse yang bernilai berapa? Okey, tadi saya dah sebut jejari untuk bulatan unit adalah bernilai 1. Sentiasa 1. Itulah nama khas bagi jejari, nilai jejari bagi bulatan unit. Jadi, setiap hypotenuse bernilai 1. Jika kamu diberi soalan dan diberi koordinat dalam diberi bulatan unit dalam soalan tu, so koordinat Y akan memberi nisbah sin sudut itu. Alright. So kita buat kesimpulan bahawa sin theta daripada bulatan unit kita boleh dapat nilainya daripada nilai koordinat Y sahaja. Okey. Kita tengok nilai cosine. Cos theta. Daripada pengetahuan asal, cos adalah nisbah sisi ataupun adjacent dibahagikan dengan hypotenuse. Right, cikgu dah cakap tadi, hypotenuse sentiasa 1. Alright, jadinya panjang sisi diwakilkan oleh nilai koordinat X. Jadi kita ambil sahaja apa-apa sahaja nilai yang ada pada koordinat X. Jadi cosine ialah koordinat X, nilai koordinat X per dengan 1. Apa-apa nilai yang dibahagikan dengan 1 akan mendapat hasil nilainya kembali. Okey, boleh ya? Mana-mana sukuan sahaja. Kita buat kesimpulan yang sama. Untuk bulatan unit, ambil sahaja koordinatnya. Untuk tangent, kita ambil koordinat Y per koordinat X. Untuk nilai sin, koordinat Y
sahaja per satu actually, tapi tak payah ambil satu sebab apa-apa sahaja bahagi dengan satu dapat dirinya semula. Cos theta ialah nilai pada koordinat X yang dibahagikan dengan satu. Jadi saya rasa tak adalah dilema bila keluar saja soalan bulatan unit. Selalu sangat yang mengeluh, cikgu saya tak faham apa itu bulatan unit. Puncanya ialah kamu tak lukis bulatan unit yang sebenarnya ada kemahiran itu dalam tingkatan 4. Sepatutnya kamu perlu lukis dan kamu perlu faham apakah itu konsep dari sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Wajib tahu untuk trigo. Okey, kalau yang belum lukis, nanti cubalah lukis. Okey? Alright. Di sini saya nyatakan bahawa mencari nilai sudut dengan mengenal pasti sudut sepadan. Okey, sudut sepadan untuk sukuan pertama, sudut sepadan kita tak boleh nak cari nilai sudut cakah kerana nilai-nilai trigo kita akan kita akan ambil nilai daripada segitiga sudut tegak. Jadi kita pinjam dengan sudut sepadan. Untuk sukuan pertama tak ada sudut sepadan lah kerana sukuan pertama tak ada masalah, semuanya sudut tirus. Okey, untuk sukuan kedua kita ambil sudut sepadannya ialah nilai, di sini saya nyatakan, saya catatkan sedikit. Nilainya ialah 180 darjah tolak dengan sudut cakah itu kita akan dapat nilai sudut sepadannya. Okey, untuk sukuan ketiga sudut theta, iaitu sudut yang ni daripada kosong sehingga sudut pada sukuan ketiga perlu ditolak dengan nilai 180 darjah kerana sudut sepadannya ialah di sini. Ianya tercangkum dari paksi X. Ini sudut sepadan dia ya. Bukan lebihan di sini. Sudut sepadan sentiasa menghadap ke paksi X petua dia. Okey, susahlah cikgu nak hafal. Tak payah hafal. Apa sahaja sudut yang melengkapkan dia kepada 180 darjah ataupun 360 darjah, itulah sudut sepadannya. Untuk untuk sukuan ketiga, sudut sepadannya yang menghadap paksi X. Jadi macam mana kita nak cari? Sudut keseluruhan bulatan 360 darjah ditolak dengan sudut pada sukuan ketiga. Kamu akan dapat nilai sudut sepadan. Okey. Sebenarnya banyak lagi yang sepatutnya kamu kuasai sebelum jawab soalan ni. Alright. Seterusnya, kita dah berkenalan dengan sin theta, cos theta, tangent theta. Graf akan menunjukkan rupa bentuk dia. Okey. Selalu kita dapat tahu nama dulu. Y sama dengan sin theta. Macam mana rupa bentuk dia? Graf sebenarnya adalah gambaran ataupun rupa bentuk dia dalam bentuk dua dimensi lah. Inilah sin theta yang kamu selalu sebut. Okey? Di mana bila kita letak pada satah kertas, nilai sin theta dia akan membentuk bentuk parabola dengan satu nilai maksimum. Okey, dan satu nilai minimum dalam satu putaran lengkap. Okey, bila cikgu sebut tentang putaran lengkap, satu putaran lengkap berapa darjah? 360 darjah. Alright, untuk graf fungsi trigo, kita akan lihat daripada 0 hingga 360 darjah. Untuk takat inilah, siapa yang buat AddMath, dia akan belajar sehingga 1080 darjah. Bermaksud dia akan putar sehingga 1080 darjah. Setakat mathematics, kita hanya belajar sehingga 360 darjah. Jadi kamu hanya perlu tahu bentuk graf sin daripada 0 sehingga 360 darjah. Bermula daripada titik asalan. Ni origin point. Daripada titik asalan 0, nampak je start daripada 0, itu ialah graf sin. Check balik lagi sekali dia punya sifat-sifat dia. Nak bagi mudah kita buat macam ni lah. Apa-apa saja ada sifatnya sendiri. Okey. Untuk graf sin dia ada satu titik titik maksimum, dia ada satu lagi titik minimum.
maka dia akan naik sekali dan turun sekali, pulang semula ke kosong. Start from 0 and end at 0. Okey, seterusnya graf cos. Apakah ciri-ciri graf cos? Boleh tak bezakan? Okey, graf cos membentuk, orang kata, anak murid saya kata bentuk dia bentuk U cikgu. Okey, boleh. Okey, tetapi bila graf sin start from 0 origin, tetapi graf cos akan bermula daripada titik maksimum 1. Okey, dia akan turun ke minimum di pertengahan putaran. Okey, bila nak kembali ke putaran lengkap dia 360 darjah, dia akan pergi semula ke titik maksimum pada 360 darjah. Maksimum 1 ya. Cos tangent, cos dengan sin kamu tekanlah berapa banyak pun sudut dia 1000 darjah ke, dia hanya akan bermain di antara 1 dan negatif 1. Dia tak akan pergi lebih. Okey, kecuali ada advanced trigo Alright. Untuk graf tangent, dia unik. Satu putaran lengkap tangent hanyalah 180 darjah. So berlakunya ulangan pada bentuk graf. Perhatikan, dia start daripada kosong, dia naik membentuk separa parabola, bentuk parabola, dan dia akan start balik daripada infinity ke 180, stop kat sini Ini sebenarnya satu putaran lengkap dia. Okey, dan kalau kamu perhatikan betul-betul, dia akan mengulang semula bentuk yang sama. Itulah specialnya trigonometri. Bentuk graf dia memang macam tu. Kalau kamu ada sudut yang lebih daripada 360 darjah, berlakunya repetition, bentuk yang diulang-ulang semula. Okey. Tujuan utama kita sebenarnya hari ini untuk soalan berformat SPM. Jadinya saya ambillah beberapa contoh ya. Ini adalah SPMU, soalan SPM ulangan 2018 kertas 1. Untuk pengetahuan anak-anak, yang berita baiknya trigonometri hanya keluar pada kertas 1. Kertas 2 tak ada. So tak perlulah nak lukis trigo ke, kena tunjuk jalan kerja ke. Hanya perlu ada tips yang mudah untuk kita kuasai dan memudahkan kita pilih jawapan yang betul lah, sebab jawapan dah ada kan. Alright, ini soalan contoh. Rajah 6 menunjukkan segitiga bersudut tegak. Okey, saya berikan gambaran segitiga. S ialah titik tengah. Bermaksud PS adalah separuh daripada PR. Setengah setengah. Cari nilai cos X. Jawapan diberi. Pilih mana yang suka. Alright. Sebelum kita pilih jawapan, di sinilah tips yang saya nak kongsikan. Perhatikan sudut X. Agak-agaknya lah sudut X ini berada pada sukuan keberapa? Sudut cakah tu. Okey. Adakah sudutnya di antara 0 sehingga 90 darjah? Adakah sudutnya di antara 90 sehingga 180? Kita boleh agak Adakah ianya melebihi 180? 180 dah separuh bulatan Tak mungkin kan? Okey. So, untuk nilai X ini, sudutnya saya letak balik nota kita tadi untuk kita rujuk. Okey, di sini sudutnya adalah di antara 90 sehingga 180. Dia tak ada 90 sudut tegak. Ni dah cakar dah. So, maksudnya sudut X ini adalah berada di sukuan kedua. Apakah ciri-ciri nilai cos, sin dan tangent pada sukuan kedua? Okey. Tengok pada jawapan. Kamu nak pilih A ke B ke C ke D? Agak-agaknya lah daripada info yang cikgu bagi. Takkan nak ambil positif kan? Sebab pada sukuan kedua hanya sin sahaja yang positif. Maka nisbah cos untuk sukuan sudut X ini, sudut cakah ni, nilai cosnya adalah negatif. Okey,
kita dah mengecilkan kebarangkalian untuk kita salah. Maka mungkin C, mungkin juga D. Alright. Macam mana kita nak cari nilai trigo sudut cakar? Cikgu kata cari nilai sudut yang sepadan. Di manakah nilai sudut sepadannya? Yang tu cikgu baru letak tu sudut tu. Tak susah pun. Buat straight line. Okey, tak payah buat dah. Dah ada dah dekat diagram tu. The straight line. Dan sudut sepadannya ialah nilai theta. Nilai sudut X sama dengan nilai sudut theta. Tetapi kalau nilai sudut X itu kita nak cari nisbah cos, maka sepadannya akan jadi negatif. Tu je. Sebab kita nak tahu dia berada pada sukuan keberapa. Itu sahaja. So saya tulis kat situ. Cos X sama dengan negatif cos theta. Sama nilai dengan sudut sepadan. So kita abaikan sekejap nilai X sebab kita dah pinjam the negative value. Nilai negatif dia. Apakah nisbah cos? Cos ialah adjacent over hypotenuse. So adjacent bersebelahan yang mana? Sebelah theta yang itulah PS. Tak ada nilai. So biarkan dulu. Dan over hypotenuse. Hypotenuse ialah opposite dengan sudut tegak. Okey, ini hypotenuse. Tak ada nilai juga, Masya Allah. So, kita tulis saja PS over SQ. Masalah kita cuba selesaikan. Di manakah PS? PS diberi sebagai setengah PR. PR pun tak ada nilai. So, di sinilah kita perlu gunakan pengetahuan yang sepatutnya ada teorem Pythagoras. Okey, ini ialah segi tiga sudut tegak. Kita ada sisi dan sisi, kita ada hypotenuse. Jadi nilai PS setengah PR. So, nilai PR ialah punca kuasa 2. 252 ialah the hypotenuse. Tolak dengan nilai satu sisinya, iaitu sisi sebelah tu 72. Okey. Jadi 12. Okey, guna kalkulator ya. Kalau hafal tak apa sebab benda ni adalah sebenarnya segitiga yang kamu hafal kan. 7, 24, 25. 3, 4, 5. Siapa yang selalu buat matematik dia akan hafal. 3, 4, 5, 12, 13, 15. Sisi-sisi tu. Tapi kalau tak hafal boleh kira lah. Guna teorem Pythagoras. So, PS bernilai 12. Sebab panjang PR daripada calculation ialah 24. So, dapat PS dah? So, dah dapat PS. Kita bawa ke sini. Nilai PS dah soft. Okey. 12. Alright. Masalah kita sekarang ni pula ialah SQ. Apakah nilai SQ? SQ ialah hypotenuse. Untuk siapa pula cikgu? Kita tengok pula segitiga yang ni. Sisi yang ni ya. Segitiga yang ni lah yang kecil ni. Di mana SQ akan menjadi apa? Menjadi hypotenuse segitiga yang kecil ni. Okey. So, kita guna lagi teorem Pythagoras sekali lagi. So, SQ ialah 12 kuasa 2 tambah dengan berapa ni? 7 kuasa 2. Bukan 72 tu tak maaf. 7 kuasa 2, typing error. So, kita akan dapat punca kuasa 193. Dan SQ bila kita tekan kalkulator, punca kuasa 193 tu ada perpuluhan So, bila ada perpuluhan, ada tak jawapan dekat sini ada perpuluhan? Tak ada kan? So, kita terus gunakan nilai punca kuasa 193 sebagai nilai SQ. Jadi, dah tahu dah jawapan dia kan? Okey, jawapannya ialah C. Okey, saya share kat sini tips bagaimana nak mencari nilai bila melibatkan nilai sudut cakar ni. Yang pertama, tentukan sukuan bagi sudut itu. Dia nak apa? Cosine atau tangent. Okey.
Daripada mana kita nak dapat ni yang all science teacher crazy yang tadi add sugar to coffee yang saya suruh hafal tadi tu, guna akronim yang sama, boleh reka sendirilah ikut apa yang kamu suka. Okey, sekiranya ia melibatkan sudut cakar itu berada pada sukuan kedua, maka nilai sains saja positif. Untuk kes soalan ini cos adalah negatif, cari sudut sepadan. Okey, sudut pelengkap sudut sepadannya. Sudut sepadan kita ambil nilainya dan dapatkan panjang-panjang sisi segitiga dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Kita boleh kongsi satu lagi soalan. Masih SPMU 2018 kertas 1. Yang ini soalan yang kononnya dikebatkanlah sebab dia applykan dalam masalah seharian. Tapi sama je. Dia ada segitiga, ada opposite sides, ada adjacent sides, ada hypotenuse. Alright, rajah 5. Saya berikan di sini rajah 5 menunjukkan sebuah tiang bendera. Okay, ada satu tiang di mana nilai Q titik tengah dia kata. Meaning PQ bernilai 30. Okey, boleh catat dekat situ siap-siap. 30. Baca baca maklumat. Ada setengah murid dia tak nak baca maklumat, baca. Okey. Kemudian bendera panjang PS ialah 40. Dalam diagram pun dah ada, dalam stem atas pun diberi. Okey, nyatakan nilai bagi sin N. Masya-Allah, soalan ni sangat senang. Okey, kita tengok sin N. N sudah tentunya sudut tirus. Tak payah cari sudut sepadan, tak payah cari apa-apa dah. Memang ada sudut tirus. Memang kita cari nilai dalam sukuan pertama sahaja. All positive. So the answer should be positive. Tak boleh nak pilih dah kat sini. Jawapan memang positif semua. Alright. Apakah nisbah sin? Sin ialah opposite over adjacent. Untuk nota yang saya bagi kat sebelah kanan ni, rasanya boleh gunalah kot. Sebab kita nak kenal pasti ianya berada pada sukuan pertama. All positive. So the answer should be positive. Okey, sin N ialah PQ per dengan SQ. Sin opposite over hypotenuse. So, masalah kamu sekarang ialah sin tak ada masalah PQ 30 dah dapat dah opposite. Masalahnya hypotenuse lah SQ. Macam nak cari SQ? Guna lagi teorem Pythagoras. Okey, kamu belajar dalam menengah rendah. Teorem Pythagoras sangat-sangat penting. Okey, jadi SQ dapat 50. Jadi, sin N adalah 30 per 50. Ada tak 30 per 50 di jawapan? Tak ada. Okey, kita permudahkan dapat 3 per 5. Okey, seterusnya. Baik, satu lagi saya kongsikan. Iaitu soalan SPMU 2019 kertas 1. Rajah 11 menunjukkan segitiga bersudut tegak QRS. PQR ialah garis lurus dan cari nilai cos X, cos Y. Alright, cos X. Macam tadi, cos X tak ada masalah sebab X berada pada sukuan pertama, sudut tirus. Maka kita hanya ambil nilai cos X. SR per hypotenuse. Hypotenuse ada dah. Macam mana nak cari SR? Macam tadi, teorem Pythagoras lagi 12. Jadi, cos X 12 per 13. Bagi yang menghafal segitiga-segitiga istimewa ni, 12, 13, 5, 12, 13, tak ada masalah. Boleh terus dapat. Okey, tak payah negatif sebab ianya sudut tirus. Masalah kita cos Y. Cos Y sudut cakar. Cos Y sudut cakar berada pada sukuan kedua. Pada sukuan kedua nilainya adalah negatif. Negatif siapa? Negatif sudut sepadan. Siapa sudut sepadan? Theta. Cos Y negatif cos theta. Kita pejam mata tentang Y sebab kita dah ada sepadan negatif cos theta. Okey? Kemudian cos Y dapat terus. Opposite 5, dah cari dah tadi 5 over per dengan 13. So, cos X plus cos Y, 12 per 13 tambah negatif 5 per 13. Jadi, kita dapat 7 per 13. Di mana? B. Okey, itu tips yang saya kongsikan.
Okey. Tips yang saya kongsikan ini tolong guna ya untuk jawab soalan ini. Last. Okey. Mengenai graf. Bagaimana kita nak jawab soalan graf? Cikgu, saya tak hafal cikgu. Sebenarnya soalan graf lah yang paling sangat mudah anak-anak. Okey. Saya tak hafal cikgu yang mana satu ni cos X. Sepatutnya kamu kena hafal lah. Bentuk cos X ialah bentuk U. Dalam banyak-banyak ni yang mana bentuk U? B kan. Tapi tak apa, jangan risau. Cos X. Y sama dengan cos X. Jadi Y ialah nilai paksi Y. X ialah paksi X, nilai pada paksi X. Uji mana-mana titik. Katalah kamu kata mungkin yang ni cikgu. Tekan kalkulator. Cos 0 darjah negatif 1 ke? Tak kan. Tekan kalkulator. Cos 0 darjah dapat 0 ke? Tak kan. Uji guna kalkulator ya. Jangan pilih point yang sama. Ni 90, ni pun 90. Jangan. Pilih point yang berbeza. Tekan kalkulator. Kalkulator akan membantu kamu. Cari point. Uji titik. Maka jawapannya ialah B untuk kes ini. Okey anak-anak. Jadi saya rasa masa untuk saya bersiaran sudah hampir tamat. Jadi saya rasa ini adalah sesi terakhir untuk tuition online Pelis Mengaji. Saya doakan anak-anak semua berjaya dalam SPM. Boleh mencuba tiada jalan lain, tiada jalan mudah untuk berjaya selain daripada berusaha. Tidak ada cerita-cerita dongeng bagaikan apa durian runtuh, tak ada ya. Semuanya perlu usaha. Lagi-lagi mathematics. Pernah dengar kan? Practice make perfect. So kita perlu practice sebab mathematics perlu latihan. Tidak boleh dibaca. Okey? Jadi saya ucapkan terima kasih pada semua dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Maib, Jaib dan juga Kerajaan Negeri Perlis, juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis kerana telah menganjurkan tuition online Pelis Mengaji dan saya berharap ianya bermanfaat untuk anak-anak semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.